Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Boleh. Okey, kita mulakan kelas kita hari ini dengan Ustazah. dahulu. Ya, saya. We speak English, not bahasa Melayu. Sudah. Ustazah akan kita akan sebelum tu kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, hari ini Ustazah akan terangkan ataupun kita akan belajar sama-sama dalam tajuk sifat wajib bagi Allah. Boleh nampak kan Ustazah share slide tu? Okey. Sebelum tu, kita nak tengok dulu siapa yang hadir hari ini. Okey, saya nampak kat situ Aidil Aris lah. 2 orang ke? 2 orang. Ya. Aidil seorang, Aris seorang, betul? Okey. Ya. Dan seterusnya Afrina Batrisha, betul? Batrisha. Saya nampak awak. Fatimah ada? Ada. Ada. Saya 2 orang. 2 orang. Siapa seorang lagi? Nama apa? Fatira. Atira. Okey. Seorang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Yang nama Cikgu Muhammad ni nama apa? Pelajar bernama? Oh, tak jelas suara. Okey, tak apalah. Okey, hari ni kita akan Ustazah akan terangkan dalam bahasa Melayu. Ustazah minta maaf lah kalau ada yang tak faham. Ustazah harap ada pelajar yang lain boleh faham. Ustazah akan terangkan dalam bahasa Melayu. Kita akan sambung hari ni belajar tajuk akidah. Dalam subjek akidah dalam tajuk sifat wajib bagi Allah. Okey. Okey, kita pergi yang pertama. Okey, sifat wajib bagi Allah ada. Nampak tak? Nampak tak? Gerak. Pula. Okey. Ada berapa dah? Sifat wajib bagi Allah ada 20. 20. Okey. Kalau kita nak pergi pada semua ni panjanglah kelas kita hari ni. Jadi kita akan pergi pada beberapa tajuk sahaja, beberapa sifat wajib bagi Allah saja. Okey, sebelum tu saya cuba share lagu. Siapa pernah dengar lagu sifat wajib bagi Allah? Ada tak? Saya. Pernah dengar? Pernah? Pernah. Ingat tak? Ya. Ingat? Okey. Cuba nyanyikan. Boleh? Boleh. Allah wujud Allah bab mukhalafatuhu lil hawadisi kiamu nafsihi wahdani kudaram iradah ilmun hayat sama asam kalam kotra dan aliman hayat dan ansir mutakalim sinai. Aywa. Bagus. Siapa nama tu? Khaira Amani. Aira. Khaira. Betul Aira? Aira Amani. Okey. Okey, seterusnya kita terima kasih kepada Aira sudi nyanyikan lagu sifat wajib bagi Allah.
Ya, ada 20 sifat wajib bagi Allah ada 20. Okey. Cuba sebutkan yang satu-satu. Okey, yang pertama wujud, kedua qidam, yang ketiga baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Aywa. Okey, kita cuba tengok apa ni? Ni nyanyi sama-sama tadilah. Adik Haira dah menyanyikan tadi. Okey, seterusnya kita pergi yang pertama, sifat baqa. Sifat baqa. Okey, apa itu maksud baqa? Kalau kat sini dia tulis baqa bermaksud kekal. Yang mana Allah dia bersifat kekal dan tidak akan binasa. Maksudnya Allah akan kekal selama-lamanya, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Sifat Allah kekal. Iaitu berbeza, maksudnya sifat Allah ni dia berbeza dengan makhluk. Makhluk ni dia adalah ciptaan yang akan musnah. Maksudnya adanya waktu perakhiran bagi ciptaan makhluk. Boleh? Okay. Kita tengok kat sini dah bagi tahu sifat berlawanan bagi Allah. Sifat berlawanan bagi sifat baqa ini adalah fana. Yang bermaksud musnah ataupun binasa. Maksudnya sifat bagi manusia ni ataupun sifat bagi Allah ni akan binasa ataupun akan musnah. Ingat contoh saya bagi contoh bumi yang kita duduk sekarang ni kan salah satu ciptaan Allah kan. Satu hari nanti bumi ni akan musnah, betul? Musnah ataupun akan hancur. Okey. Sebelum tu kita tengok lagi ciptaan Allah ni ataupun sifat bagi Allah ni adalah secara kekal. Allah itu kekal. Tiada permulaan dan pengakhiran. Okey. Saya harap awak boleh ingat yang ni. Maksud baqa apa tadi? Baqa bermaksud kekal. Kekal. Okey. Seterusnya kita tengok kepada apa hukum beriman? Apa hukum beriman kepada sifat Allah tadi? Sifat baqa. Wajib, betul. Kita wajib beriman kepada sifat baqa, iaitu sifat Allah yang kekal. Apa hukum kalau kita tidak mempercayai sifat baqa Allah ni? Menyebabkan berdosa. Betul. Kita akan seseorang yang tidak mempercayai Allah itu bersifat baqa ataupun bersifat kekal, berdosa besar. Sebab kita wajib beriman bahawa Allah itu sifat dia kekal ataupun sifat baqa. Boleh Boleh faham? Faham ke? Seterusnya kita tengok yang ni hukum beriman kepada sifat baqa. Sifat yang pertama kita terangkan tadi. Kalau kita apabila kita dah beriman kepada Allah yang kita percaya bahawa Allah ini bersifat baqa ataupun bersifat kekal, adalah kesan, akan ada kesan ataupun kepada dalam kehidupan kita ni. Boleh. Kita antara kesan beriman kepada sifat baqa. Pertama adalah meningkatkan amalan kebaikan. Meningkatkan amalan kebaikan. Hidup kita ni dalam kita hidup ni tidak kekal. Maksudnya ada tempoh. Ada orang tempohnya selama 20 tahun, ada yang sekejap saja hidup. Duduk dalam kandungan ibu ke sekejap saja. Maksudnya dia tidak kekal. Ataupun ada yang hidup sampai 60 tahun. Kita yakin bahawa kita hidup ni tak kekal. Jadi kita akan berusaha untuk meningkatkan amalan kebaikan kita, betul? Dalam kehidupan kita ni kita berusaha untuk buat banyak, buat baik kepada orang lain ataupun taat kepada Allah. Itu salah satu pesan bila kita beriman kepada sifat baqa.
Okey, yang kedua adalah mengagungkan kebesaran Allah. Kan Allah bersifat kekal kan? Allah ciptakan alam ini ataupun salah satu contohnya adalah Allah ciptakan matahari, betul? Matahari, bila waktu siang matahari naik tu semua, matahari akan gelincir matahari apa semua kan? Kita nampak kebesaran Allah. Kita rasa mengagungkan kebesaran Allah. Malam kita nampak bulan, tu salah satu petanda ataupun keadaan yang kita boleh yang mana kita mengagungkan kebesaran Allah tu. Ciptaan yang Allah buat yang kita nampak dengan mata kasar kita. Tu salah satunya lah. Dan kita boleh tengok juga bencana-bencana yang berlaku, contohnya gempa bumi ataupun banjir-banjir yang berlaku dekat tempat-tempat yang lain. Kita nampak yang tu perkara-perkara macam tu, musibah yang berlaku tu bukannya saja Allah buat. Allah menampakkan kepada kita itu semua adalah keagungan Allah. Keagungan Allah. Kita memperbesarkan ataupun kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita ataupun Tuhan kita. Okey, itu salah satu kesan kita beriman kepada sifat baqa, sifat kekal Allah itu. Okey, seterusnya menjauhi larangan Allah. Bila kita beriman Allah itu bersifat baqa, kita ni sendiri akan rasa takut nak buat perkara-perkara yang Allah larang. Betul? Itu cuba bagi salah satu contoh apa perkara yang Allah larang kita buat. Apa yang kita tak boleh buat dalam kehidupan ni? Salah satunya apa? Siapa tahu? Apa yang Allah larang dalam hidup? Allah tak bagi kita buat apa? Boleh bagi tahu salah satu contoh? Siapa nak boleh bagi tahu salah satu contoh larangan Allah? Kalau tak ada yang nak bagi tahu, mencuri. Salah satunya mencuri kan. Kita tak boleh mencuri, betul? Jadi bila kita beriman kepada Allah ni, kita beriman bahawa Allah tu bersifat secara kekal, jadi kita akan jauhilah segala larangan Allah tu. Dia akan rasa takut untuk buat apa yang perkara yang Allah larang tu. Salah satu contoh tadi macam mencuri tu kan. Jadi kita takut nak buat perbuatan tu. Betul? Okey, seterusnya tidak sombong sesama manusia. Betul. Sebab kita semua ni sebenarnya sama saja. Dan pada pandangan Allah ni kita semua ni adalah hamba kepada Allah saja, tidak ada beza pun. Kalau sebab apa? Sebab semua yang kita miliki ni, contoh kita ada apa dalam hidup kita ni? Kita ada duit ke, kita ada keluarga kita ke, ataupun apa saja yang kita miliki sekarang ni adalah semuanya milik Allah Subhanahu Taala. Betul? Okey. Seterusnya yang kelima, timbulnya sifat rendah diri. Betul lah, bila kita yakin kepada sifat Allah ni, kita yakin dengan, kita beriman kepada sifat Allah ni, kita akan timbulnya rasa sifat rendah diri, tawaduk ataupun kita tak sombong bila berhubungan ataupun berinteraksi dengan orang, berkomunikasi dengan orang lain, kita akan ada rasa rendah diri ataupun kita berserah diri kepada Allah. Kita letakkan pertolongan ataupun tawakal kita tu pada Allah SWT. Boleh? Okay, itu antara kesan beriman kepada sifat baqa Allah. Okay, kita pergi yang seterusnya. Okay, sifat seterusnya adalah mukhalafatuhu lil hawadisi. Maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala berlainan dengan segala yang baru. Apa saja yang baru yang wujud dalam hidup ni tak sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, manakala sifat lawan bagi mukhalafatuhu lil hawadis ini adalah bersamaan dengan yang baru. Maksudnya sifat berlawanan bagi Allah mukhalafatuhu lil hawadis ni adalah sama dengan yang baru. Jadi Allah ini dia mustahil sama dengan yang baru. Betul? Okey. Seterusnya kita tengok hukum beriman, sama juga hukum beriman dengan sifat tadi, sifat mukhalafatuhu lil hawadis ni, hukum dia adalah wajib beriman. Dan kalau kita tidak percayai sifat Allah tu,
berdosa besar. Boleh? Okey. Seterusnya kita tengok kepada ni hukum beriman wajib dan berdosa besar jika tidak mempercayainya. Okey, seterusnya adalah kesan beriman kepada sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Maksudnya Allah ni dia tidak sama dengan yang baharu ataupun apa-apa ciptaan yang baru ataupun tidak sama dengan sesuatu. Okey. Yang pertama adalah mengakui kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita akui banyak perkara ataupun yang berlaku dalam dunia ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh buat. Okey, contoh kejadian siang dan malam kan, waktu bersilih ganti siang dan malam tu, adakah yang lain boleh buat? Tak ada kan? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh buat. Betul? Okey, maksudnya betul. Okey, tu kita akui bahawa Allah mampu, Allah boleh buat semuanya. Salah satunya siang dan malam tu. Kita akui kehebatan Allah tu. Okey. Yang seterusnya adalah mengakui kelemahan diri. Antara kelemahannya adalah kita tak boleh nak buat benda tu yang Allah cipta tu. Contohnya Allah cipta contohnya Allah cipta Allah yang mencipta bintang kan, kita tengok bintang waktu malam tu, bolehkah kita nak buat sama macam tu? Tak boleh kan? Tu maksudnya kita akui kita ni tak boleh nak buat macam tu. Betul? Kita akui kelemahan diri kita. Okey, seterusnya bila kita mengakui kelemahan diri kita, contoh kita ada dalam satu masalah ataupun ada dalam situasi yang memerlukan pertolongan. Siapa yang kita harapkan? Kita harapkan Allah. Ni salah satu kesan kita beriman kepada sifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Kita mengharapkan pertolongan hanya daripada Allah. Sebab kita yakin Allah sahaja yang boleh bantu. Betul Boleh? Okey. Seterusnya adalah tidak mensyirikkan Allah. Okey. Maksud kat sini adalah kalau contoh kan, tadi kan kita mengharapkan pertolongan Allah, betul? Kalau kat sini ni kita tidak mensyirikkan Allah ni, kita tidak minta pertolongan tu selain daripada Allah. Antara salah satu perkara syirik adalah kita mohon kita mohon sesuatu tu bukan kepada Allah. Contoh minta kepada sembahan ke, kita ada yang buat sembahan ke, tu adalah salah satu perbuatan yang mensyirikkan Allah. Ataupun maksud syirikkan Allah ni kita samakan Allah dengan sesuatu. Maksudnya Allah mampu menciptakan manusia ni, lepas tu kita samakan sesuatu tu yang mampu menciptakan manusia juga. Tu maksud mensyirikkan Allah, samakan Allah dengan sesuatu. Tu tak boleh lah. Maksudnya kat sini bila kita beriman bahawa Allah ni tidak sama dengan yang baharu, jadi dalam masa yang sama kita tidak mensyirikkan Allah. Betul Betul? Boleh? Okey, terus ini antara kesan kita beriman kepada sifat Allah iaitu mukhalafatuhu lil hawadisi. Okey, seterusnya kita tengok kat sini. Contoh kepada ciptaan Allah. Cuba salah seorang bagi tahu antara contoh ciptaan Allah dan ciptaan manusia. Apa yang manusia cipta? Salah satunya apa ciptaan Allah dulu? Ciptaan Allah Manusia. Okey, manusia, betul. Okey, apakah yang manusia cipta? Apa yang manusia cipta daripada manusia? Apa? Rumah, betul. Kereta, betul. Lagi kenderaan, betul. Okey, satu lagi Sazana, ciptaan Allah. Allah cipta apa? Tumbuhan. Kan, tumbuhan kan saya dengar tadi. Betul. Allah ciptakan tumbuhan salah satunya. Okey, terima kasih kepada yang menjawab, yang respon pertanyaan Ustazah. Okey, kita pergi seterusnya. Ni contoh tadi kan ada yang jawab rumah kan. Ni hakikat ciptaan makhluk ataupun manusia. Mana kan manusia kan buat rumah kan, tapi dalam masa yang sama nak buat rumah tu manusia perlukan batu bata ataupun batu bata ni diperbuat daripada bukit. Maksudnya daripada ambil bahan untuk buat batu-batu tu daripada bukit ataupun batu tu sendiri. Maksudnya batu tu daripada ciptaan Allah. Maksudnya apa jua yang manusia nak cipta ni perlukan kepada ciptaan Allah. Okey, contohnya nak buat rumah kayu kan, perlukan pokok.
Kita tak ciptakan pokok, Allah yang menciptakan pokok. Okay, seterusnya ini antara salah satu ciptaan makhluk ataupun manusia. Okay, yang seterusnya adalah kita pergi kepada sifat Allah yang seterusnya. Sifat iaitu sifat yang ketiga. Kita pergi sifat yang ketiga hari ini iaitu qiyamuhu binafsihi. Mana Allah sendirinya. Maksudnya Allah tidak memerlukan kepada pertolongan ataupun bantuan makhluk lain untuk Allah buat sesuatu tu. Tidak perlukan kepada pertolongan ataupun tidak mengharapkan kepada pertolongan yang lain. Maksudnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Boleh? Okay, sama juga kat sini hukum beriman adalah wajib dan berdosa besar jika tidak mempercayainya. Okey, kita pergi yang seterusnya. Samalah kesan beriman. Okey, kalau kita tengok tadi kan sifat Allah qiyamuhu binafsi. Maksud kat sini Allah berkuasa menjadikan alam ini sendirinya. Maksudnya Allah tidak memerlukan pertolongan kepada makhluk yang lain pun. Allah sendiri yang mencipta alam ni. Contohnya menciptakan manusia, bumi, matahari dan segalanya. Okey, sama juga Allah juga yang mengatur dan mentadbir segala apa yang berlaku dalam dunia ni ataupun dalam alam ni. Allah yang menentukan ataupun yang mentadbir alam ini. Boleh? Okey, seterusnya. Okey, kat sini dia tak ada tulis sifat berlawanan bagi qiyamuhu binafsi iaitu qiyamuhu bighairihi, yang bermaksud berdirinya Allah dengan yang lain. Itu sifat berlawanan bagi Allah. Okay. Jadi hukum beriman wajib, sama je hukum beriman iaitu kalau kita tidak mempercayainya adalah berdosa besar. Okey, seterusnya kita pergi yang last ni, kesan beriman kepada sifat Allah qiyamuhu binafsi. Okey, yang pertama adalah mengakui kebesaran Allah. Kita akui bahawa Allah sahaja yang menciptakan yang mentadbir alam ni. Kalau kita dalam mengharapkan pertolongan pun kita mengharapkan pertolongan daripada Allah SWT sahaja. Betul Okey. Seterusnya adalah mempertingkatkan keimanan. Yang mana ciptaan Allah ni sangat menakjubkan kan. Kalau kita tengok, kalau kita fikir balik macam mana langit yang tinggi tu boleh duduk tak kena pun kita. Maksudnya duduk kat atas kita ni kita tak ada rasa apa-apa pun, sedangkan tak ada pun yang menegakkan langit tu ataupun yang bagi langit tu tak ada pun. Kan? Jadi kita percaya bahawa semua yang berlaku tu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama ianya akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Boleh Okey, seterusnya kita akan bila kita beriman kepada sifat Allah tadi, sifat qiyamuhu binafsi, kita akan dalam kehidupan kita ni kita akan patuh kepada semua perintah Allah. Sama juga kita akan tinggalkan semua larangan Allah. Betul? Boleh respon? Boleh. Okey. Seterusnya ni patuh kepada perintah Allah ni, segala apa yang Allah perintahkan, salah satunya contoh macam kita wajib berbuat baik ataupun mentaati ibu bapa. Jadi bila kita beriman, kita akan patuhlah perintah Allah untuk berbuat baik kepada ibu bapa tu ataupun ikut semua perkara yang ibu bapa kita minta ataupun suruh. Perkara yang baiklah, perkara yang berdasarkan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berlanggar dengan syariat Allah. Itu salah satu kesan beriman kepada sifat qiyamuhu binafsihi. Dan yang last sekali adalah kita akan mengharapkan pertolongan tu hanya kepada Allah. Bila kita beriman ni, bila kita ada dalam masalah ataupun apa juga keadaan yang memerlukan pertolongan, kita akan mengharapkan kita harapkan pertolongan tu daripada Allah saja. Kita doa, ya Allah, semoga apa yang berlaku ni Allah pemudahkan, ataupun kita mengharapkan keadaan yang macam mana, kita minta hanya pada Allah. Walaupun pertolongan tu perlu daripada manusia, tapi kita mengharapkan daripada Allah juga. Supaya Allah gerakkan hati orang lain ataupun orang sekeliling kita untuk tolong kita. Itu semua adalah kuasa daripada Allah SWT. Betul Okey. Seterusnya
Okey, kalau kita tengok kat sini kan, mengharapkan pertolongan daripada Allah kan. Kalaulah seseorang tu ataupun apa, dia mengharapkan pertolongan daripada makhluk yang lain, kehidupan dia tu akan rasa tak tenang ataupun huru-hara. Sebab dia mengharapkan tu selain daripada Allah. Sedangkan kita tahu bahawa Allah sahaja yang berkuasa dalam hidup ni kan. Macam mana kita nak mengharapkan yang lain sedangkan pertolongan tu hanya daripada Allah. Betul? Jadi kat sini kalau kita dalam masalah ataupun perlukan bantuan daripada manusia ke, memang kita minta kepada manusia tu, tapi dalam masa yang sama kita mengharapkan bantuan daripada Allah. Kita sandarkan bantuan kita tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh Okey, kat sini tu yang last lah. Kita tengok tiga je sifat hari ni. Kita tengok balik. Yang pertama tadi adalah kita tengok yang 20 tadi kan. Kita tengok balik ni, yang kita pergi untuk hari ni, yang kita tengok untuk hari ni adalah sifat apa yang pertama tadi? Siapa ingat? Sifat yang pertama tadi kita pergi kepada sifat baqa. Sifat baqa. Iaitu bermaksud kekal. Allah ni bersifat kekal. Okey, yang kedua adalah kita pergi kepada sifat yang mana satu? Yang ni, mukhalafatuhu lil hawadisi, iaitu Allah berlainan dengan yang baharu. Okey, ni sifat yang kedua bagi Allah yang kita pergi hari ini, yang kita terangkan hari ini, dan yang terakhir adalah qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi, iaitu Allah berdiri dengan sendiri tanpa perlu bantuan kepada manusia ataupun makhluk yang lain. Ni tiga sifat yang kita terangkan hari ini untuk bagi 20 sifat Allah. Bukan salah satu, tiga contoh lah, tiga sifat wajib bagi Allah. Ni tiga sifat wajib bagi Allah. Okay. Ketiga-tiganya adalah kita wajib, semua ni kita wajib beriman kepada sifat ni, sifat Allah SWT, 20 sifat Allah. Boleh? Okay, seterusnya tengok balik. Okay, antara kesan-kesannya, kalau kita tengok kat sini, meningkatkan amalan kebaikan. Amalan kebaikan kita akan berbuat baik kepada manusia ataupun makhluk yang lain, makhluk hidup yang lain. Seterusnya kita akan mengagungkan kebesaran Allah. Ini salah satulah kesan bila kita beriman kepada sifat Allah tadi. Okay, seterusnya kalau kita tengok lagi yang lain, antaranya kita mengakui kebesaran Allah ataupun mengagungkan kebesaran Allah, kehebatan Allah tu. Sebab banyak sangat kuasa Allah ataupun apa yang Allah boleh buat tu manusia ni tak mampu nak buat. Kita perlukan kepada pertolongan Allah ataupun kita perlu mengharapkan daripada bantuan daripada Allah ataupun Allah jualah yang berkuasa atas apa yang berlaku ni. Boleh Okey, tak rasa untuk hari ni tu saja dulu. Kita boleh tengok salah satu sifat lah, tiga sifat bagi sifat wajib bagi Allah. Okey, yang lain ni insya-Allah kelas seterusnya nanti kita tengok yang mana yang belum lagi lah. Hari ni tiga ni saja dahulu. Okey, boleh? Yang lain boleh ke? Boleh. Boleh Okey. Hari ni pun tak ada aktiviti mana, yang tak ada je lah untuk yang nyanyi lagu ni. Yang nyanyi tadi pun dah tolong nyanyikan, terima kasih. Okey, untuk hari ni rasanya saya rasa tu saja dulu. Ada apa-apa persoalan? ada apa-apa pertanyaan daripada semua? Ada ke? Kalau tak ada, kita stop sampai sini dululah kelas kita. Boleh? Ada ke? Saya tanya sekali lagi. Ada soalan ke? Tak ada Okey, kalau macam tu kita berhenti kat sini, kita tutup dulu majlis kita ataupun kelas kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Watawasau bil haqqi watawasau bis amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih semua yang hadir. Assalamualaikum. Salam.